Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. La tastawi al-hasanatu wa la sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sungguhnya orang-orang yang tetap mengatakan Tuhannya Allah, kemudian dia istiqamah, maka turunlah malaikat kepadanya, dan malaikat berkata, jangan takut, jangan duka cita, bergembiralah dengan syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Kami ini adalah pemimpin, wali dan pelindung kamu di dunia dan juga di negeri akhirat, dan kamu akan dapat apa yang kamu inginkan, dan kamu juga akan dapat apa yang kamu minta pada Allah Ta'ala. Itulah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat bersama, berhimpun dan berkumpul di Masjid Tunku Putra. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dirahmati, diberkati, diridhai Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat dan afiat, dan nikmat jauh daripada bala dan virus. Alhamdulillah. Dan tidak lupa untuk kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarga baginda dan juga sahabat baginda amnya, dan juga para pengikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas segala ke negeri akhirat. Alhamdulillah, tuan-tuan, lama kita tak bertemu, kan? Alhamdulillah, setelah lebih kurang hampir 4 bulan, kan? Masya-Allah. Alhamdulillah, masjid pun dibuka semula, kuliah pun berjalan semula. Alhamdulillah. Jadi masya-Allah, sama-sama kita imarahkan masjid dan sama-sama kita imarahkan majlis-majlis ilmu. Kerana Nabi SAW menyebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarallahu fi man 'indah. Orang yang berhimpun di rumah Allah, membaca Quran dan mereka belajar di antara satu dengan yang lain, maka perhimpunan itu akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua, iaitulah diliputi rahmat, dan ketiga dinaungi dengan para malaikat, dan yang keempat Allah berbangga dengan mereka, mana Allah sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, selepas PKP, kita nak sambung semula kuliah-kuliah kita, dan kita nak tarik semula orang umat Islam, jemaah Alim Korea untuk datang semula ke masjid dan datang semula ke dalam majlis ilmu. Kerana 40 hari tak dengar tazkirah, 40 hari tak dengar nasihat agama, hati akan mati. Jadi kita sudah meninggalkan tazkirah, kuliah agama lebih daripada 3 bulan. Jadi tuan-tuan, sekarang PKPP. PKPP adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi kita nak pulihkan semula kita punya kuliah-kuliah agama dan juga ibadat-ibadat yang sudah kita tinggalkan beberapa lama, kan? Masya Allah. Jadi bukan saja kita nak pulihkan ekonomi, nak pulihkan kerjaya perkhidmatan, tapi kita juga nak pulihkan agama kita, dan kita juga nak pulihkan ibadat kita. Yang pertama sekali di sisi Allah Ta'ala yang Allah pandang, iaitulah kita pulihkan akidah kita, iman kita pada Allah.
Kata Nabi SAW, jadidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Pulihkan iman kamu dengan berzikir la ilaha illallah. Ini keyakinan, kepercayaan kita pada Allah, kita nak letak nombor satu. Tidak ada satu kaum, satu manusia, satu makhluk yang terkena penyakit, yang terkena mudarat, yang terkena manfaat, hidup, mati dan semua segala bagai, melainkan semuanya ditakdirkan Allah. Termasuklah coronavirus ataupun COVID-19 ini. Itu juga termasuk di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada terlepas daripada nafas yang keluar daripada hamba Allah, melainkan di situ adanya takdir Allah sejak azal lagi. Kerana itu kita percaya kepada qada dan qadar. Itu iman kita, tuan-tuan, ya. Subhanallah. Jadi yang pertama, kita pulihkan kita punya akidah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Tujuan kita berzikir nak tenang hati, nak tenang jiwa, nak keamanan, nak keselamatan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang beriman tu suka berzikir dan selalu berzikir. Dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir itu jiwa kamu akan tenang, tenteram, masya-Allah. Lebih kurang hampir 4 bulan tuan-tuan tinggal masjid. Kerana masjid ini tunjang ataupun kita sebut sebagai asas bagi iman dan Islam kita. Jadi bila masjid tu kita jauh hari tu, rasa macam jauh daripada agama, kan? Walaupun di rumah kita boleh ibadat, tapi rasa lain macam. Kerana solat yang kita biasa buat tiap minggu tiba-tiba tak terbuat, lain kan? Subhanallah. Solat Jumaat, ya wajib, tapi kita tinggal hari itu, kan? Masya Allah, walaupun hukumnya harus, tapi rasa lain juga, kan? Harus tu kita tinggal kerana virus tersebut. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan ibadat, terutama solat Jumaat, tiap Jumaat berhimpun di masjid, mesti dia rasa lain tak buat solat Jumaat. Walaupun boleh sembahyang zuhur berjemaah, tapi lain macam, kan? Subhanallah. Macam mana pun, itulah yang kita kena buat. Atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat juga kepada pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin kamu. 3 perkara yang kita tinggalkan tahun 2020 ini. Yang pertama iaitulah solat Jumaat. Kerana lebih kurang 3 bulan, tak lebih kurang berapa minggu, belasan minggu juga, tuan-tuan. Yang kedua, solat tarawih. Hari itu solat tarawih kita tinggal. Masya Allah, kan? Masya Allah. Tak pernah tinggal solat tarawih, tertinggal solat tarawih. Maksud tertinggal itu, tertinggal buat solat tarawih secara berjemaah di masjid atau di surau. Kerana Masya Allah, paksa buat di rumah, kan? Nah, alhamdulillah. Yang ketiga iaitulah Aidil Adha, mana raya haji. Ibadah haji tahun ini bagi rakyat Malaysia, kerana tak dapat laksanakan ibadah haji di tanah suci. Itu boleh buat haji tak dekat rumah Ustaz? Tak boleh, kan? Walaupun dia pergi pasang nak Kaabah kat situ, kan, dia nak tawaf 70 keliling pun tetap tak boleh, tak sah. Kerana subhanallah. Tapi nak dapat pahala macam buat ibadah haji, macam buat ibadah umrah, ada. Nabi SAW kata, siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dia solat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Maknanya dia dapat pahala macam dia buat haji. Dia tak pergi Mekah buat haji, tapi di sisi Allah ditulis pahala orang ini, pahalanya macam dia buat haji, macam dia buat haji, tuan-tuan. Ada, subhanallah. Itu antara kelebihan orang yang solat subuh berjemaah, kemudian berzikir dengan Allah, kemudian dia solat 2 rakaat, iaitulah solat sunat syuruk atau solat sunat waktu duha. Kerana siapa tahu rezeki tahun depan dapatlah terpilih namanya melaksanakan ibadah haji. Itu yang kita nak, ya, insya-Allah bismillah subhanahu wa taala. Ditonton puan-puan dirahmati Allah, pulihkan lagi kita punya ibadat, terutama ibadah solat. Karena solat apa? Solat berjemaah. Walaupun solat berjemaah kita sekarang semita-semita. 2 minggu lepas saya jadi imam khutbah, tuan-tuan. Habis khutbah kat masjid sebelah Pulau Pinang, kena jadi imam. Bila jadi imam, saf sufakum, lurus dan rapat-rapatkan saf.
Makmum tegur, Ustaz, semiter. Maknanya tak boleh rapat. Kerana biasalah jadi imam ni dan terbiasa sebut lurus dan rapat-rapatkan soft. Rupa-rupanya tak boleh rapat semiter. Karena tuan-tuan, jadi itulah hakikat yang kita terima tahun 2020, solatnya solat semiter. Kerana tapi dinamakan berjemaah juga, kan? Walaupun syaitan sebesar kambing boleh masuk tengah-tengah tu, tetap sah juga dalam solat kita, ya. Sebab kita nak elak daripada coronavirus tersebut. Subhanallah. Semoga Allah selamatkan kita daripada penyakit virus tersebut. Semoga penyakit itu hanya tahun ini saja, ataupun sudah-sudahlah. 31 Ogos nanti semoga 2 merdeka kita sambut. 1 merdeka untuk kita sambut kemerdekaan negara, yang kedua merdeka daripada corona. Amin ya rabbal alamin. Yang tu kita nak, insya-Allah, ya. Kita doa banyak-banyak, tuan-tuan, ya. Sebab negara kita Malaysia, alhamdulillah, angka sifar-sifar tu sudah biasa. Kena, tapi ada negara lain, tuan-tuan, masih meningkat lagi. Tu kita takut dia main ke Malaysia lagi, habis lagi dah. Ya? Terpaksalah penjara. Bukan penjarakan sosial, penjara sosial. Di penjara kita. Tak boleh keluar seolah di penjara. Duduk Kedah nak pergi Penang tak boleh. Duduk Penang nak pergi Kedah tak boleh. Duduk rumah lagi lah. Selamatkan diri, nak larikan diri, hindarkan diri daripada penyakit corona. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ada lagi satu, tuan-tuan, lebih hebat daripada corona. Mana? Lebih dahsyat dari corona lagi. Karena corona tu dahsyat juga sebab lebih 1 juta orang mati. Tapi hak ni lebih dahsyat lagi. Dan selain daripada corona, ini paling dahsyat. Semua orang akan kena. Apa dia? Tuan-tuan, waktu PKP saya hafal Quran. Antara surah yang saya hafal dan saya tadabbur iaitulah surah Maryam, surah Qaf, Tur, Zariyat. Dalam surah Qaf, tuan-tuan tengok sendiri surah Qaf, tengok ayat 90. Qaf, C-O-V, Qaf, 90. Qaf, ID-nya berapa? 19. COVID-19. Tengok ayat 19. Jumpa, ya? Surah Qaf, surah ke-50. Tengok pada ID-nya 19. Mana nombor 19? Ayat ke-19. Apakah ayatnya, tuan-tuan? Waja'at sakratul mauti bilhaq zalika ma kunta minhu tahid. Itu ayatnya. Ingat, tuan-tuan, ini lebih dahsyat daripada corona. Sebab ni hang duk lari mana pun tetap jumpa. Tuan-tuan, nah, hari Jumaat ni kita baca ayat ke-8, contoh dalam Quran ayat ke-8. Karena qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, yang tu pasti akan kamu temui. Subhanallah. Nak lari kat mana? Corona boleh lari. Kalau luar ada corona, duduk dalam rumah. Tapi sakaratul maut, duduk dalam rumah, duduk dalam lubang, duduk dalam dinding, duduk dalam penjara, dia masuk juga. Itu kata lebih dahsyat dari corona. Ramai orang takut corona, tapi tak takut sakaratul maut. Subhanallah. Allah Ta'ala kata apa dia? Dan telah benarlah kedatangan sakaratul maut. Itu kan yang kamu lari dan hindari daripadanya. Allahu Akbar. Kena dengan ayat COVID-19. Surah Qaf, ID-nya 19. Subhanallah. Ada 45 ayat surah Qaf. Tuan-tuan, dulu kalau saya baca Quran sampai ayat sakaratul maut, lain sikit rasanya, takut, tuan-tuan. Sebab ayat itu menakutkan kita, menggerunkan kita. Tapi bila kita dah hafal, Allahu Akbar, kita selalu ulang, bawa dalam solat, Allah, begitu indah surah Qaf. Memang cantik, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan boleh buka nanti Al-Quran surah Qaf ayat 19. Ini tak kira orang itu Islam tak Islam, orang itu beriman ataupun kafir, orang itu besar kecil tua muda apa segala bagai, di mana pun dia berada tetap dapat juga. Karena walaupun dia pakai mask muka Ustaz, ya. Nah, walaupun dia pakai hand sanitizer ke atau apa tu bendanya, Masya Allah, kata sakaratul maut kalau nak datang dulu. Na'udzubillah, tuan-tuan, ya.
Maksudnya kita berlindung pada Allah. Nabi SAW doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min gamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah daripada huru-haranya mati dan sakitnya sakaratul maut. Nabi minta pada Allah tu sakit sakaratul maut. Allah, na'udzubillah. Tapi walaupun sakit, bagi orang beriman, dikatakan oleh Nabi sendiri, Masya Allah, tabarakallah, tetap lembut kalau Allah Ta'ala takdirkan dia mati, tuan-tuan. Bagi orang kafir keras. Jadi saya selalu cerita hari itu kan kat Kulim, seorang dah nazak, tuan-tuan, dah sakaratul maut dah, nak meninggal dah, Masya Allah, tak bergerak apa, mata tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar, tapi dia punya bibir tak bergerak, lidahnya bergerak. Dia boleh sebut apa Ustaz? Dia boleh sebut kalimah Allah dan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan tes bibir, bagi bibir ucap subhanallah, dia bergerak kan? Alhamdulillah dia bergerak, Allahu Akbar dia bergerak. Tapi kalau sebut la ilaha illallah, bibir tak bergerak. Kalau sebut kalimah Allah, tak bergerak bibir. Itu sebab lakinu bimautikum bi zikri la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu, di sisi kamu dengan la ilaha illallah. Tu ajar talqin tu bagi orang mati. Jangan. Ketua Polis Johor pun ajar talqin juga, tuan-tuan. Tengok tu video, tuan-tuan baca surat khabar Polis Johor, Ketua Polis Johor kan. Masya Allah, apa namanya tak ingat, tapi ingat belakang PC kan. Masya Allah, dia talqinkan bagi mana-mana orang yang terlibat dengan Rasul. Talqinkan, tuan-tuan. Subhanallah. Karena tuan cari sendiri video dia, cari sendiri dia punya surat khabar. Karena ada tajuk-tajuk khas. Nah, Polis Johor talqinkan terus, dia kata. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kalimah yang kita nak sebut la ilaha illallah dan kalimah Allah. Itulah yang kita ajar. Kalau tak boleh, orang yang nak mati tak boleh sebut la ilaha illallah, ajarkan dia kalimah Allah saja. Kalimah Allah, Allah. Jangan diajarkan bang, baru masuk saham. Nah, bang, ajar saham temu orang nazak, janganlah. Ya kan? Apa benda pun ada dekat tangan kita memang tak akan bawa kepada kematian. Yang kita akan bawa kepada Allah itu kalimah tu, kalimah zikir, bacaan Quran, ibadat-ibadat kita, Masya Allah, dan pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sakaratul maut adalah lebih dahsyat daripada corona ataupun COVID-19 itu. Jangan, subhanallah. Tu yang kita doa kepada Allah Ta'ala biasa kan. Imam pun biasa baca, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Kan? Imam biasa baca doa selamat juga ni, tuan-tuan. Apa maknanya? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, ya Allah selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Dan wa afiatan fil jasad, dan beri kami kesihatan, keafiatan pada jasad anggota badan kami. Jadi kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal waba, kan? Waktu kita doa tu nak bagi sihat, nak bagi afiat jasad kita juga supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang cukup membahayakan, terutamanya penyakit yang merebak dunia sekarang ini, iaitulah penyakit corona tersebut. Subhanallah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut. Dan juga ya Allah tambahkan ilmu kami, dan juga berikan berkat pada rezeki, dan juga sempat bertaubat sebelum mati. Allah, hatu kita nak. Dan ketika mati engkau sayang, dan juga setelah mati juga ya Allah engkau kasih. Contoh kita baca taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan ketika mati engkau berikan keampunan. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah lembutkanlah ketika mana dalam keadaan sakaratul maut. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, ini lebih dahsyat daripada corona tersebut. Corona mungkin 4 bulan ni saja, ataupun tahun 2020 saja, ataupun 2019, 2021. Tapi sakaratul maut tiap tahun, tiap saat, tiap detik, tiap waktu, kau sihat tak sihat tetap akan
tiba. Oh subhanallah, dahsyat ustaz, dahsyatlah tuan-tuan. Jadi apakah persiapan dan persediaan kita untuk menghadapi perkara-perkara tersebut? Jadi tuan-tuan, bagi orang yang istiqamah beramal dan bertuhankan Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan mendapati kematiannya itu sebagai satu husnul khatimah. Tapi kalau dia tidak beramal soleh, tidak beriman pada Allah, maka kematiannya itu dinamakan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jangan ya, ada orang yang meninggal kat masjid, ada orang meninggal dalam solat, ada orang meninggal ketika baca Quran, ada yang tengah buat haji, ada yang tengah buat umrah, ada yang tengah tawaf, ada yang tengah buat kebajikan. Macam-macam orang. Itu semua husnul khatimah, masya-Allah. Tapi kalau mati ketika berdisko, minum arak, memandu pula dalam keadaan mabuk, oh na'udzubillah. Dan statistik di Malaysia hak mandu mabuk saja tuan. Berapa kes? 21 kes dalam waktu lebih kurang 5 bulan. 21 kes. Kematian berapa dah? Bukan 21 kes, 21 mati. Kes banyak tuan-tuan. 5 orang kan mati. Macam mana tak silap tuan-tuan ya? Saya baca khutbah hari itu, tajuknya bahaya arak ni katakan. Masya Allah, 5 kematian kot, 21 kes, tak silap lah ya. Begitu ceritanya. Sebab apa? Sebab dia mabuk. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, arak diharamkan di dalam Islam. Jadi kita jangan minum arak. Memang kita tak minum arak lah, orang Islam kan. Yang minum ni kebanyakannya orang bukan Islam. Kalau ada orang Islam yang minum arak, orang kata apa? Talqinkan saja Ustaz. Subhanallah, berat kan tu bahasa polis zuhur tuan-tuan. Nak talqinkan saja. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pulihkan kita punya Quran juga. Hafazan Quran, tadabbur Quran, menghafal Quran dan memelihara Quran ni macam memelihara unta ataupun memelihara lembu, kambing dan seumpamanya. Kan kita nak korban kan, tak lama lagi. Unta yang kita pelihara tuan-tuan, lalu kita ikat, maka unta itu tidak akan terlepas. Quran yang kita hafal, lalu kita ulang Quran itu, sentiasa kita baca, setiap hari kita baca, maka Quran yang kita baca juga tidak akan hilang dan terlepas. Tapi kalau Quran yang kita sudah hafal, kita tidak ulang, kita tidak baca, maka Al-Quran ataupun surah-surah ataupun ayat-ayat yang kita sudah hafal, dia akan mudah hilang dan terlepas, lebih mudah daripada unta yang kita jaga tadi. Oleh kerana itu tuan-tuan, jaga Quran. Kerana bukan senang nak jaga Quran, Masya Allah. Dia perlukan mujahadah dan perlukan pengulangan Quran setiap hari. Jadi waktu PKP hari itu adalah fasa yang paling terbaik untuk kita belajar Quran, menghafal Quran, tadabbur Quran dan apa-apa saja yang ada kaitan dengan Quran. Dan Quran ini insya-Allah di akhirat kata Nabi akan memberikan pertolongan dan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran yang kamu baca akan memberikan syafaat. Masya-Allah. Jadi baca tuan-tuan ya. Insya-Allah, itu yang kita nak. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat Jumaat itu juga kena jaga juga tuan-tuan ya. Tadi dapat juga solat Jumaat. Kena alhamdulillah. Sebelum ni tak dapat tuan-tuan. Ya kan 12 orang, mula-mula 3 orang, kemudian 12 orang, kemudian 40 orang. Sekarang ni penuh dewan, itu pun ada ramai lagi yang tak boleh solat. Ada yang mendaftar nama, alhamdulillah bagus saya daftar nama. Sekurang-kurangnya dia usaha juga nak pergi masjid. Ada orang langsung tak mau daftar nama dan tak mau pergi jemaat. Tanya sebab apa? Dia kata tunggu selesai semua. Sekarang kan hukumnya masih tak wajib. Sudah. Sebab apa? Penuh dah masjid. Dia kata ada pula kes orang tu masuk curi-curi, nama dia tak ada. Nak masuk masjid tuan-tuan, nama tak ada. AJK masjid tu kat luar, cek nama ada, nama tak ada. Bila nama tak ada, orang bersembahyang dia masuk curi-curi. Allahu Akbar. Tak khusyuk juga sembahyangnya tuan-tuan. Jadi macam-macam lah. Jadi yang sebaik-baiknya tuan-tuan, daftarlah nama, telefon AJK kan. Sekarang ni tak daftar nama pun tak apa dia kata, tapi kena datang awal. Siapa lambat datang memang tak dapat tempat, sebab kita sembahyang semiter saja. Kalau dulu mungkin boleh lebih kurang 800 jemaah, sekarang 400 jemaah saja. Kalau dulu 1000, sekarang 500. Jadi 500 lagi tu macam mana Ustaz? Tak solat Jumaat, berdosa ke Ustaz? Tengok. Tu ada orang tanya juga tuan-tuan.
Masya Allah. Hak tu kena tanya mufti kita ya. Sebab kita tak alim, Masya Allah. Nah, dia tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk salat jemaah ya. Insya-Allah semoga 31 orang nanti semuanya kembali normal balik lah. Okey, sembahyang pun macam hak dulu juga. Okey, bukan semita-semita lagi tuan-tuannya. Dan sebab yang lain pun normal juga lah. Yang tu kita nak insya-Allah billahi ta'ala. Sekarang ni budak-budak pun tak boleh lagi pergi masjid. Okey, tapi baca tadi artikel Perlis dah boleh 18 tahun ke bawah dah bagi dah. Betul tak? Kita belum lagi mungkinnya, Kedah, Penang belum lagi. Semoga nanti boleh juga insya-Allah. Hak tu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, solat jemaah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada 27 darjat. Salatul jemaah khairun min salatil fazzi 27 darjat. Solat berjemaah lebih baik daripada solat seorang-seorang sebanyak 27 darjat. Ya, 27 darjat. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Di waktu PKP solat jemaah juga kat rumah, solat juga Ustaz. Solat dengan isteri dan anak-anak. Jadi kalau di masjid solatnya jarak-jarak, semeter-semeter. Tapi kalau solat di rumah, alhamdulillah ya, jangan pergi jarak pula, kan? Kan. Solat juga macam biasa, kan? Waktu tu Ramadan, buka puasa satu family. Habis saja buka puasa, solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah, solat tarawih berjemaah. Semeter-semeter ke atau rapat macam biasa? Macam biasa Ustaz. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita yakin insya-Allah family kita tidak ada virus tersebut. Sebab kita mencuci tangan, kita berwuduk sentiasa insya-Allah ya. Hak tu kita pegang. Tapi di masjid di surau, mana-mana musalla, ya ikut SOP. Itu SOP-nya. Kalau tak ikut nanti ditangkap polisi. Kena wajib ikut SOP. Betul ya. Masya-Allah. Hak tu kita kena ikut lah insya-Allah. Sebab itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Mufti Jawab Agama dan negara kita sendiri. Ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat kepada pemimpin ulil amri kamu, insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan, apa lagi kita nak pulihkan? Kita pulihkan majlis ilmu semula. Okey, tarik orang, masya-Allah. Hari itu orang tutup masjid, ramai marah. Bila buka masjid, ramai pula tak datang masjid. Itu pun jadi isu juga tuan-tuan, masya-Allah. Jadi persoalan ini dijawab oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang layak memakmurkan, mengimarahkan, menghidupkan rumah Allah, yakni masjid, ada 5 ciri-cirinya. 5 ciri dia ya. Tengok siapakah yang memiliki ciri-ciri ini. Semoga kita tergolong tuan-tuan ya. Yang pertama, iaitulah yang beriman pada Allah. Okey, orang tak beriman pada Allah, itu memang tak akan datang masjid. Okey nah? Yang kedua, beriman dengan hari akhirat, hari kiamat. Dia yakin ada hari kiamat. Kalau aku tak sembahyang, nanti akhirat akan diazab. Kalau aku sembahyang sekarang, hidupkan rumah Allah pula, nanti Allah muliakan juga aku di akhirat. Begitu, dia yakin ada balasan nanti di akhirat. Yang ketiga, aqamus salah, dia dirikan solat. Okey, yang tidak solat memanglah tak akan jumpa di masjid. Okey. Yang selalu datang ke masjid ni orang solat saja. Orang-orang ni lah yang paling rindu dengan masjid waktu masjid tu ditutup. Tiap hari pergi masjid, tiba-tiba masjid tak boleh masuk, tak boleh datang, tak boleh solat. Orang yang tiap hari pergi masjid mesti menangis tuan-tuan. Dan orang itu juga yang mula-mula menangis waktu buka masjid. Saya dengar berita ni tuan-tuan, okey, dia apa nama, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia kata minggu ni, Jumaat ni kita sudah boleh solat Jumaat. Saya dengar waktu tu dia buat kenyataan tersebut tuan-tuan, menangis tuan-tuan. Dengar dalam berita pukul 4 petang pula. Dengan dia kata okey, Jumaat ni kita sudah boleh laksanakan solat Jumaat, tapi 40 orang. Tak kisahlah 40 orang. Dengar macam tu tuan-tuan, Allah rasa sebab. Rasa nak pergi mana masjid yang dah buka. Demo-demo orang masjid tak buka lagi Ustaz. Itu di Kuala Lumpur saja. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, bila buka masjid, sudah pasti yang paling menangis waktu itu dan paling sebab adalah orang masjid sendiri. Okay, Tok Imam dia, Tok Bilal dia, Tok Syah dia, AJK dia, dan orang yang sentiasa menghidupkan masjid. Allahu Akbar. Macam kami tak pernah tuan-tuan tinggal kuliah tiap malam. Tiba-tiba tak ada kuliah 4 bulan.
Lain macam tuan. Jadi gunakan waktu itu untuk Allah. Okey, hafal Quran, macam-macam lah, baca-baca kitab, baca-baca tu, okey, untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki apa yang kurang tersebut. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekarang ni dah buka kuliah, dah boleh, dan kebetulan hari ni okay, dah lebih kurang sebulan dah. Sebab 19 bulan 19 bulan 6 buka kuliah dan 17 hari bulan sekarang ya. Mana hampir sebulan dah buka kuliah dan majlis ilmu ini. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita hidupkan majlis ilmu kita, okey, dan sama-sama kita menuntut ilmu dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang sanggup menempuh satu laluan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan laluannya menuju syurga. Maksudnya, kalau kita sanggup pergi menghadiri majlis ilmu, sebenarnya kita membuka laluan, membuka jalan untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Kita tengah pasang jembatan untuk menuju Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu antara kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Siapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Ta'ala. Fi sabilillah. Hatta yarji'u, sehinggalah dia pulang semula ke rumah. Jadi sepanjang kita maghrib tadi keluar rumah sampai sekarang, kena kita di sisi Allah Ta'ala tertulis sebagai orang yang berada di jalan Allah. Fi sabilillah. Selama mana kita berada di situ tuan-tuan, berapa jam? Contoh sejam. Sejam itulah kita dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Untung Ustaz? Untunglah. Ada? Masya Allah. Hatta yarji'u, sehingga kita pulang semula ke rumah. Dan kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu lagi, kata Nabi SAW, innal malaika la tadau ajnihatiha li talabil ilmi ridan bima yasna. Sungguhnya para malaikat redha kepada orang yang berada dalam majlis ilmu dan mereka menghamparkan sayap. Kena sebab suka kepada orang yang berada dalam majlis ilmu tersebut. Subhanallah. Jadi amalan yang kita buat sekarang ini adalah amalan yang disukai oleh para malaikat. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, beramallah dengan amal disukai para malaikat. Malaikat ada kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ini disebut dalam surah Qaf. Tadi kita sebut ayat 19. Tuan-tuan boleh buka ayat 18 dan ayat 17. Jumpa ayat yang mana malaikat ada kiri, ada kanan dan ada mencatat, menulis. Okey, saya bacakan ayatnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ayatnya. Kena kita jumpa ayat tadi itu kan. Subhanallah. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia dan kami mengetahui setiap nafas yang keluar daripadanya. Setiap nafas keluar tu Allah tahu tuan-tuan. Dan kami terlebih hampir kepada manusia, kepada makhluk kami, terlebih hampir daripada urat leher kamu lagi. Urat halus tu. Tuan-tuan, jadi Allah tu hampir pada kita, terlebih hampir daripada urat leher kita lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kanan dan kiri kita itu ada pendamping kita. Pendamping di sini apa? Malaikat. Ma yalfizu min qaulin, tidak terkeluar daripada lafaz lidah seseorang, suaranya bercakap sesuatu, melainkan ada yang menulis, namanya raqib dan atid. Hak tu pencatat tu. Baik, raqib tulis, hak jahat, atid pula tulis. Baru Allah sebut telah hampirlah datangnya sakaratul maut, itu yang kamu lari daripadanya. Allahu Akbar. Ini ayat cukup menggerunkan tuan-tuan. Tapi surah Qaf amat bagus tuan-tuan. Okey, antara yang paling saya suka bila hujan turun, saya baca surah Qaf. Sebab apa? Pada ayat 9 tuan-tuan, cantik. Allah kata apa dia? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah fa ahyayna bihi. Allah Ta'ala kata kami turunkan hujan daripada langit, air itu ma'an mubarakah, air yang berkat. Sebab kalau hujan turun, saya akan
Ustaz, tangan kalau duduk dalam kereta kan bagi kenal Ustaz kan. Sebab air ni berkat. Kadang ambil wuduk, masya-Allah, kadang saya bawa satu family mandi hujan belakang rumah. Subhanallah. Sebab apa? Air berkat. Allah kata wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah fa'ambasna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha wa talun nadid rizqan lil ibad. Air yang turun itu adalah rezeki untuk hamba kami, Allah kata. Allah. Jadi setiap kali hujan turun, ingat waktu itu Allah nak bagi rezeki pada hamba-hamba dia. Kena jangan pernah menghina hujan. Okay, hujan turun rahmat, hujan turun adalah berkat. Subhanallah. Ini ditulis dalam surah Qaf. Jadi kalau hujan turun tu saya akan baca. Jangan sebagai memuliakan surah Qaf kerana ada ayat menceritakan tentang hujan turun dan hujan itu adalah barakah. Kalau nak tengok hujan rahmat pula ada pada ayat lain. Jangan ayat lain Allah Taala kata pada dia wa arsalna riyaha lawaqi fanzalna minas sama'i ma'an fasqainakum. Wa arsalna riyah, Allah Taala kata Allah lah yang menciptakan angin. Okey. Lepas tiupkan angin ini, angin pula tiup awan. Awan yang bercerai-cerai tadi tiba-tiba berhimpun dan berkumpul. Apabila berkumpul, maka datang rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan Allah turunkan hujan daripada langit. Dan air itu dipanggil sebagai anzalna minas sama'i ma'an tahura, air yang suci pula. Air suci dan air rahmat. Subhanallah. Jadi ini antara Quran yang kita boleh tadabbur. Okay? Antaranya surah Qaf tadi dan juga surah Furqan pada ayat 48 kita akan jumpa tentang air hujan itu adalah air rahmat dan air yang suci. Subhanallah. Ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menghidupkan majlis ilmu di tempat kita insya-Allah ya, walaupun dalam cuti kan. 40 hari tak dengar nasihat agama, hati kan mati. Kena? Masya-Allah. Kata Luqmanul Hakim, duduklah dalam majlis ilmu, rapatkan lutut kamu dengan para ulama, kerana hati itu akan hidup dengan ilmu sebagaimana air hujan yang turun daripada langit kena kepada tanah yang mati, tanah yang gersang, lalu tanah itu subur dan juga apa dia? Berkembang ataupun makmur dan seumpamanya. Jadi kalau hujan turun kena kepada tanah yang mati tuan-tuan, maka tanah itu akan subur. Mungkin keluar daripada tanah itu tumbuh-tumbuhan, tanaman, bunga-bungaan, sayur-sayuran dan seumpamanya. Kan waktu PKP tuan-tuan, masya-Allah, berapa ramai orang tanam pokok, tanam sayur belakang rumahnya. Termasuk saya tuan-tuan. Tak pernah beli baja, tak pernah beli tanah hitam, pergi beli juga. Subhanallah, sebab PKP tak tahu berapa lama. Jadi terpaksalah kena buat jugalah. Okey. Tanam tu bayam Brazil, nama dia. Tanam 5 pokok dia punya baja, kemudian habis, kemudian masya-Allah tumbuh juga tuan. Tumbuh juga masya-Allah. Makan limau hasil tanaman sendiri, makan bayam Brazil hasil makanan sendiri. Okey, kemudian ada juga satu lagi, apa dia? Ulam. Nama ulamnya pegagah. Ulam pegagah ke pegagah? Mana satu dah? Siapa juga saya sini? Pegagah ke pegagah? Pegagah ulang-ulang pun makan tuan-tuan, masya-Allah. Hak tu lah kita ambil makan. Subhanallah. Rupanya kita boleh buat begitu ya. Tapi bila duduk rumah taman ni tuan-tuan, ruang belakang tu kecil sikit. Tapi kalau duduk rumah kampung macam di tempat ni, Sungai Limau ni, masya-Allah, tanah depan, tanah belakang, kiri kanan semua ada. Kena? Subhanallah. Macam-macam boleh tanam, tinggal rajin saja. Kalau rajin, pandai mencangkut, boleh lah tu. Okay. Kalau malas, tengok TV sudah. Tengok TV dah tuan. Jadi masya-Allah, tabarakallah. Waktu hujan turun, hujan tu akan hidupkan apa yang kita tanam tadi. Itu kata hebat tu. Kena? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami yang turunkan air daripada langit, lalu air itu menghidupkan apa yang mati, dan air itu adalah air yang suci. Subhanallah. Hebat kan? Itu kata kehebatan Allah Taala. Ada lagi hari itu sayur toge tu kan. Buat dalam ni kan, dalam apa nama ni? Botol. Insya-Allah. Dalam botol tuan-tuan, tak tempat-tempat sejuk mana khas. Keluar toge dia tuan-tuan. Masak tu juga ustaz. Tak, saya buat sikit je. Buat testimoni tuan-tuan. Jadi sungguh. Jadi masya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita boleh sebenarnya tanam sendiri ya. Insya-Allah. Jadi rajin-rajinkan diri, makanlah hasil sendiri, nanti kita akan nampak kehebatan kebesaran Allah Taala. Selalu kita beli main instan je, main yang memang dah siap ada.
Tak nampak tu bagaimana Allah menciptakan sesuatu. Tapi bila kita buat sendiri, kita tanam sendiri, daripada hasil, contoh biji saja. Daripada biji tiba-tiba pokok yang besar. Daripada biji tiba-tiba keluar buah. Oh, waktu tu kita nampak kebesaran Allah Ta'ala. Dan kita akan kata dekat anak, siapa yang tumbuhkan? Okay, siapa yang buat semua ni? Waktu tu kita akan ajar mereka, yang buat, yang tumbuhkan, yang menghidupkan adalah Allah Ta'ala. Itu akidah juga tuan-tuan. Itu sumber akidah, subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dulu banyak buat kerja sendiri. Jadi banyak yang hampir pada Allah. Orang zaman sekarang macam kita, banyak yang beli terus siap, kan? Jadi tak nampak siapa yang buat, tak nampak siapa yang cipta, masya-Allah. Tapi bila kita buat sesuatu tu daripada awal, daripada asalnya, kita akan nampak di situ ada bantuan Allah, di situ ada kuasa Allah, dan di situ Allah yang Maha Hidup, menghidupkan sesuatu, kita akan nampak dengan jelas, masya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, tak lama lagi kita start kuliah, sebab itu SOP yang kita kena ikut, masuk waktu saja berhenti, masya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sebelum akhiri 4 perkara kalau kita buat, insya-Allah kita dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. 4 perkara ya. Yang pertama, lisanun zakir. Arba'atun man utiya'unna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Lisanun zakir wa qalbun syakir wa badanun 'alal bala'i sabir wa zaujatun mu'minatun shalihatun. 4 perkara kalau kita ada, kita buat, insya-Allah kita akan mendapatkan kelebihan daripada Allah. Yang pertama, lidah suka berzikir. Yang kedua, iaitulah sentiasa bersyukur dengan nikmat. Yang ketiga, sentiasa bersabar dengan ujian dan bala musibah. Yang keempat, isteri yang baik dan solehah. Baik, kemudian kita sambung semula tentang mazid tadi, yang layak mengamalkan mazid. Okey, beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, yang mendirikan solat, yang keempat tunaikan zakat, yang kelima walam yakhsha ilallah, tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Man khafa ilallah khafa ilai kulli syai, siapa takut pada Allah, seluruh makhluk akan takut padanya. Tapi siapa yang tak takut pada Allah, maka dia akan takut kepada semua makhluk. Masya-Allah. Fa asa ayakuna minal muhtadin, semoga orang yang memiliki 5 ciri tadi mendapatkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma idfa' lana minal fitan ma zahara minha wa ma batana, idfa' lana minal bala'i wal waba wal junun wal baras birahmatika ya syafi'ul alim ya syafi'us salam ya aminin ya amanal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.